billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba. Alhamdulillah, anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan sihat-sihat, sejahtera, dalam keadaan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Macam mana pagi kita pada hari ini? Mudah-mudahan semuanya baru lepas solat subuh berjemaah, ada yang baca Quran secara berjemaah dan berjemaah juga menonton kita pada pagi ini dalam membicarakan satu topik yang sangat menarik, iaitu berkaitan dengan sedekah seperti air mengalir, yang mana setiap pagi tidak akan terlepas satu hari pun malaikat akan turun mendoakan orang yang sentiasa bersedekah di pagi hari ini. Dan mungkin selepas ini kita akan mendengarkan kupasan Al-Fadil Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan sedekah seperti air yang mengalir. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda Prof. Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Prof kerana bersama dengan kita pada hari ini. Sekejap Ustaz, sekejap Prof kan? Bolehlah tu. Jadi terima kasih kepada Prof kerana bersama dengan kita pada hari ini, dan insya-Allah topik ini cukup menarik. Jadi kepada para penonton, jangan berganjak ke mana-mana. Banyak kupasan yang kita nak berikan kepada anda, terutamanya kita dah tak lama dah nak masuk bulan Ramadan ni. Pastinya kita nak mengambil iktibar dan pelajaran daripadanya. Baik Al-Fadhil Ustaz, hari ini perbincangan kita berkaitan dengan sedekah seperti air mengalir. Mungkin ada sedikit mukaddimah untuk pertemuan kita pada hari ini. Tafadhal Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan, ibu ayah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita dikurniakan oleh Allah pada pagi ini untuk sama-sama kita bermuhasabah dan sedikit perkongsian mengenai tentang tajuk sedekah. Saya ambil sedikit permulaannya daripada surah Al-Munafiqun, yang mana Allah Ta'ala menyebutkan tentang ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang beriman, kalau kita ada banyak harta sekalipun, banyak macam mana pun, kalau kita ada anak-anak yang hebat sekalipun macam mana pun, Allah Ta'ala kata la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Jangan sampai dua perkara ini melekakan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Menariknya, selepas daripada ayat itu Allah Taala kata wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Allah Taala kata sumbangkanlah harta yang kalian miliki sebelum sampainya kematian, kerana nanti kalaulah kita tahu kematian tu nak datang, kita akan katakan la in akhartani ila ajalin qarib. Boleh tak engkau tangguhkan ajal supaya aku boleh bersedekah? Menariknya daripada ayat ni, kenapa sedekah yang disebut? Maknanya boleh juga Allah Ta'ala kata kalau nanti nak sampai kematian, akan ada yang kata nanti dulu Allah ataupun nanti dulu para malaikat tangguhkan kematian aku supaya aku boleh solat kejap. Kata macam tu kan. Amalan lain banyak, boleh solat, boleh puasa, boleh berzikir dan sebagainya. Tapi secara spesifik Allah Ta'ala sebut mengenai tentang sedekah. Kenapa sedekah? Nanti kita akan tengok bagaimana sedekah ni amalan yang paling mudah. Tak kira orang baik, orang tak baik, orang kaya, orang miskin, orang tak ada duit pun sebenarnya boleh bersedekah. Macam mana dia nak bersedekah, ini kita akan bincangkan selepas daripada ini. Tapi yang paling utama, ini amalan yang paling mudah yang Allah Ta'ala tekankan di penghujung suratul Munafiqun. Akan ada nanti manusia bila sampai waktu nak mati baru dia teringat perkara paling mudah sebenarnya dia boleh buat adalah dengan bersedekah. Sedekah itu nanti kita akan tengok pelbagai ganjarannya, menghapuskan dosa, memurahkan rezeki, menyelamatkan siksa kubur dan sebagainya. Ini kita akan bincangkan selepas daripada ini, insya-Allah. Masya-Allah, dia bukan nak pergi holiday ke, dia bukan kira nak buat benda-benda lain. Kalau diberi tangguh tu pasti dia nak bersedekah. Betul, Prof ya. Betul. Jadi kita nak tahu juga Prof, sahabat kita di Facebook ni boleh kita raikan Prof? Boleh. Kita bersama dengan Al-Shal. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Apakah perbezaan di antara sedekah jariah, infak dan wakaf? Fadal. Baik, terima kasih kepada Puan ataupun Tuan Al-Shal ni. Saya mudah tahu Puan ataupun Tuan Al-Shal ni. Tapi persoalannya adalah mengenai tentang apa beza antara sedekah ataupun sedekah jariah, apa beza dengan infak,
apa beza dengan wakaf itu sendiri. Yang ini 3 kategori yang berbeza, tapi pada kebiasaannya sedekah dengan infak hampir-hampir sama dari aspeknya, dari aspek maksudnya. Kalau tengok dalam Quran, sebenarnya ada kalanya Allah Ta'ala menggunakan perkataan sedekah, tetapi maksudnya adalah bukan sedekah yang sunat. Sedekah ini adalah pemberian harta yang kita miliki ala wajhi qurbah. Maksudnya ala wajhi qurbah ni maksudnya adalah atas tujuan kebaikan. Tetapi dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menampilkan perkataan sedekah ni adalah perkara atas perkara yang wajib. Agak ganjil. Tengok Allah Ta'ala kata, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Ambil daripada harta mereka itu sedekah. Dalam konteks ini, sedekah itu maksudnya zakat. Macam tu juga bila Allah Ta'ala kata innamas sadaqatu lil fuqara. Adapun harta sedekah, bukan maksudnya sedekah kat sini, tapi maksudnya adalah harta zakat ini adalah untuk kategori ahli-ahli yang layak baginya. Innamas sadaqatu lil fuqara, asnaf-asnaf zakat yang disebutkan. Jadi sedekah di sini dimaksudkan dalam Al-Quran adalah zakat yang wajib. Tetapi ulama secara umumnya memberikan definisi sedekah ini adalah sebenarnya lebih kepada tatawwu'. Tatawwu' ni maksudnya adalah lebih kepada perkara sunat. Itu yang pertama, maknanya sedekah adalah pemberian daripada harta milik kita secara umumnya adalah sebenarnya untuk perkara yang sunat. Manakala kalau kita ambil tentang infak, ianya maksud didatangkan dengan maksud yang lebih umum. Sebahagian ulama kata kerana kadang-kadang perkara tak elok pun Allah Ta'ala kata orang infakkan juga. Wa yunfiqu mimma razaqnahum, kalimah yang umum. Wa yunfiqu ria'an nas. Ada orang memberikan infak untuk ri'a', mana menunjuk kepada manusia. Memberikan gambaran infak ini adalah gambaran pemberian secara yang tak elok pun Allah Ta'ala namakan juga infak dalam Al-Quran. Tetapi ianya tidaklah memberikan maksud yang baik. Yang pemberian yang tak baik ni juga sebenarnya adalah kadang-kadang ada satu kes sebenarnya di Madinah. Ada satu kes di Madinah. Orang-orang Ansar ni dia suka bagi tamar ketika datang musim tamar, maknanya untuk buah tamar untuk menuai, dia orang akan gantung tamar di Masjid Nabi. Musim buah lah ni. Musim buah musim buah tamar. Ada seorang lelaki dia letak tamar yang busuk ataupun tamar yang dah tak elok, lalu Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Quran ayat tentang infak, anfiqu mimma razaqna, bagi harta yang baik daripada kalangan kamu. Kemudian Allah Ta'ala kata wala tayammamul khabitha tunfiquna walastum biakhiri. Jangan bagi benda yang kamu sendiri tak nak ambil dah. Harta tamar yang tak elok tu kadang-kadang memang kita pun tak ambil, kita bagi kat orang. Buat apa? Hari ni kadang-kadang dia biasa berlaku. Bila dah tak habis baru kita bagi dekat surau masjid. Bila makanan nasi dah tak elok, bukanlah nasi dah tak elok, maknanya pasar malam tak habis ke, minta maaf, bukan saya kata orang pasar malam, tapi nak kata yang dah tak berapa nak laku baru kita nak letakkan. Allah Ta'ala tegur perkara tersebut. Yang ini disebutkan dalam konteks infak juga sebenarnya. Jadi beza antara sedekah dengan infak. Sedekah dalam Quran kadang-kadang dibuatkan kepada perkara yang wajib, ada kala diberikan kepada perkara yang sunat. Manakala infak ni lebih umum. Kadang-kadang perkara yang tak elok pun Allah Ta'ala kata wa yunfiqu ria'an nas, mereka infak untuk menunjuk kepada manusia. Ada yang bagi perkara yang tak elok dan sebagainya. Manakala wakaf ini pula adalah menahan. Maksud wakaf ni menghentikan, wakaf berdiri, menghentikan harta yang kita ada, asetnya tu, tetapi manfaatnya boleh disebarkan. Maknanya wa yunfaqu manfaatnya diberikan kepada orang. Sebagai contoh, ada harta ataupun tanah yang kita tak jual tanah tersebut, kita wakafkan dia untuk pembangunan sekolah dan sebagainya. Aset ini yang paling kebanyakan ulama kata kekal. Wakaf ni adalah konsep yang sampai hari ni. Ada universiti wakaf. Kalau di Mesir tu ada universiti wakaf. Kemudian wakaf ni wakaf lah, ada tanah wakaf, ada masjid wakaf. Yang ini sebenarnya yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi membawa maksud kepada sedekah jariah sebenarnya. Walaupun nanti kita akan perincikan sedekah jariah ni tak semestinya maksudnya adalah wakaf itu tadi. Jadi secara umumnya ini 3 perbezaan antara sedekah, infak dan juga wakaf itu tadi. Yalah Ustaz, tadi Ustaz sebut tentang kadang-kadang kita ni benda yang kita dah tak pakai baru kita bagi orang. Betul. Dan nasi kenduri tu baru hantar ke mak tafiz. Jadi maknanya kadang-kadang benda yang kita tak guna ni aku dah tak guna dah lama dah, kau ambil lah. Tapi bila Ustaz sebutkan tadi pemberian yang
terbaik itulah yang perlu kita beri kepada orang sebenarnya, kan saya. Jadi sahabat kita ni ada satu persoalan. Dalam sejarah Islam, siapakah tokoh yang boleh dijadikan contoh dan apakah amalan jariahnya? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Masya-Allah, ini satu soalan yang baik yang memberikan kita gambaran mengenai tentang persoalannya daripada Puan Jura Azlin Sufian ni tentang tokoh yang boleh kita jadikan contoh. Sebenarnya tokoh yang ramai sedekah ni ada ramai yang kita dah tahu dah, tapi saya akan pilih 3 orang lah. Mana yang popularnya macam Saidina Abu Bakar yang memberikan seluruh hartanya, sehingga kan Al-Imam Ibn Ishaq kata bila Rasulullah tanya apa yang kau tinggalkan untuk ahli keluarga kau, dia kata aku tinggalkan Allah dan Rasul saja, duit pun tak ada. Jadi bila ayah dia tanya apa yang ada, dia hanya letakkan tangan ayah dia di atas batu. Maknanya gambarannya sebab ayah dia buta. Ibn Abi Quhafah, Abu Quhafah ni ayah Abu Bakar, dia buta. Jadi dia rasa banyak harta yang ditinggalkan. Sebenarnya tak ada harta yang ditinggalkan, seluruhnya diberi untuk Islam Abu Bakar. Osman macam tu juga. Osman sangat luar biasa. Ada yang kata sampai 1000 ekor unta dan 50, ada yang kata 950 unta, 50 kuda, ada yang kata 1000. Maknanya kuda campur unta tu 1000. Boleh imagine kalau hari ni seekor kuda ataupun unta harganya 5000, boleh darab dengan 1000, mungkin 5 juta dia infak on the spot. Sehingga bila Rasulullah tengok terlalu banyak harta yang diberikan oleh Osman, Rasulullah kata ma darra Osman ma fa'ala ba'da hadha. Tidak ada perkara yang boleh memudaratkan Saidina Osman selepas daripada apa yang dia lakukan setelah daripada ini, kerana banyak perkara yang dia infakkan. Ini 2 tokoh yang popular. Abdul Rahman bin Auf pun ada. Tapi saya nak sebutkan kepada tuan-puan, ada 3 kisah yang menarik juga yang disebutkan dalam sirah dan disebutkan dalam hadis mengenai tentang tokoh-tokoh sahabat yang memberikan apa yang mereka ada sahaja. Yang pertamanya mengenai tentang Saidina Abu Talha. Saidina Abu Talha ni dia mendengar tentang ayat Quran yang Allah Taala kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tak akan sempurna kebaikan kamu setelah kamu berikan apa yang harta yang paling kamu sayang. Abu Talha bila dia dengar saja ayat ni diturunkan, jumpa Rasulullah, dia kata pada Rasulullah, aku mempunyai sebuah telaga ataupun kebun yang dinamakan Haq ataupun orang panggil Bi'ru Haq. Kalau kat Masjid Madinah nanti tuan-puan pergi ada jumpa, saya boleh tunjuk pada tuan-puan sehingga hari ni telaga tu ada, dibuatkan dengan mama yang bulat 3 biji itu. Yang ini dia bagi terus, dan telaga ini ataupun kebun ini memang tempat laluan Rasulullah. Rasulullah pernah minum air daripada telaga tersebut, dia beri on the spot. Sehingga hari ini kalau kita masuk, saya tak ingat pintu 23, pintu 24 daripada Masjid Nabi itu, ada lagi kesan dia. Boleh imagine hari ini dah 1400 tahun. Kalau telaga itu masih dikekalkan, maknanya apa yang diperolehi daripada Abu Talha adalah sangat luar biasa. Setiap kali kita masuk ke pintu masjid tu, kita mesti akan teringat ini adalah sumbangan Abu Talha. Sehingga hari ini walaupun dah beribu tahun dia meninggal, Allah Ta'ala tinggalkan jariah, kesan air yang diberikan tu, sehingga hari ini mungkin orang akan mendapat manfaat dia. Begitu juga dengan kisah Saidina Abu Dahdah. Abu Dahdah ni sama juga, dengar ayat Quran juga ataupun dengar Rasulullah memerlukan bantuan, dia berikan kebun dia, harta yang paling dia sayang, sehingga kan isterinya yang ada dalam kebun tu, dia kata keluarlah wahai isteriku, kerana kebun ni aku telah sumbangkan kepada Rasulullah. Lalu bila dia syahid dalam sebuah peperangan, Rasulullah kata min azqin mudalla, dia kata ma raaitu min azqin mudalla. Rasulullah kata aku nampak terjuntainya tamar-tamar yang berjuntai di dalam syurga milik Abu Dahdah. Abu Dahdah, sahabat ni kalau kita dengar dia orang punya excited untuk menyumbang tu sangat luar biasa. Antara perkara yang boleh kita jadikan contoh, 3 orang yang saya sebutkan ni, maknanya bila dia minta sahaja, tidak mereka bertangguh untuk memberikan Saidina Abu Talha dan juga Saidina Abu Dahdah itu sendiri. Dan yang terakhirnya, kalau sempat sikit lagi, boleh sempat lagi kita simpan dulu, boleh kita simpan dulu yang ketiga, insya-Allah. Kita sajalah, tak naklah pergi penonton-penonton kita lagi kan. Jadi kita nak dengar lagi satu kisah yang cukup menarik. Saya dah teruja dah ni dengan kisah-kisah tersebut, rasa nak keluarkan semua yang ada ni, nak infakkan ke jalan Allah SWT. Kita berehat seketika para penonton, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Segala hartanya
kepada jalan Islam. Abu Talha menginfakkan telaganya, dan begitu juga kisah Abu Dahdah, sehingga kan disebutkan dah ada dah tamar-tamar yang disediakan untuknya di syurga nanti. Dan tadi Prof ada tertinggal satu lagi kisah, Prof. Saya ni dah teruja dah nak dengar apalah kisah seterusnya. Dipersilakan, Prof. Baik, terima kasih Daya Aiman. Yang ketiganya kita sambung sedikit lagi, iaitu mengenai tentang seorang tabi'i ataupun tabi'i iaitu cucu kepada Saidina Ali bin Abi Talib, yang mana dia lebih dikenali sebagai Ali Zainal Abidin. Kalau tak silap saya, Ali Zainal Abidin ini Ali bin Husain bin Zainal bin Ali bin Abi Talib. Beliau ini adalah seorang yang sangat suka bersedekah, sehingga kan diceritakan mengenai tentang beliau menyimpan ataupun kita ambil dia malam hari dia akan simpan ataupun dia akan kumpulkan dalam sebuah plastik ataupun bekas dakik, iaitu tepung, dan kemudian dia akan letak di pintu rumah orang-orang miskin yang dia ketahui, sehingga bertahun-tahun ataupun bermalam-malam mereka tak tahu sebenarnya siapa yang bagi. Macam cerita Robin Hood pula rasanya. Dia letakkan di hadapan pintu rumah, tapi dia bukan mencuri, memang harta dia diletakkan di hadapan pintu rumah, tidak diketahui oleh orang-orang miskin yang ada pada zaman dia, sehinggalah bila dia meninggal barulah orang tahu selama ini yang berikan kepada kita adalah Ali Zainal Abidin, iaitu seorang tokoh cucu kepada Saidina Ali yang memberikan apa yang dia ada, apa yang dia boleh, sehingga orang tak tahu. Kita kalau boleh nak tunjuk kat orang, katakan macam tu, kita update kat Facebook, kita selfie kat mana-mana ibadah yang sedang kita lakukan, tetapi ini adalah mengenai tentang seorang tokoh keturunan daripada Saidina Ali sendiri, menunjukkan keperhatian dia dan kesungguhan dia bersedekah sehingga orang tidak tahu sehingga dia meninggal, dan kesan ataupun pahala yang diperolehi daripada makanan, daripada sumbangan adalah perkara yang boleh mengalir selagi mana aset tersebut tidak lagi habis. Ini sekurang-kurangnya 3 yang boleh saya kongsikan dalam tempoh yang singkat ini, iaitu Abu Talha, Abu Dahdah dan juga Ali ibn Zainal Abidin. Baik Ustaz, kita melihatkan inilah satu kaedah dalam kita nak melakukan kebaikan, ya, maknanya kalau sedekah yang terbaik itu bila kita sedekah tangan kanan, tangan kiri pun tak tahu kan. Betul. Janganlah di selfie-selfie, kita rugi je, kita dah buat kebaikan tu dan akhirnya jadi seperti debu-debu yang berterbangan. Baik Ustaz, sahabat kita di Facebook Rosdin Samah, soalannya, perlukah kita ada rasa curiga terlebih dahulu kepada seorang sebelum memberikan sedekah bagi elakkan penipuan? Seandainya tertipu, adakah sedekah tersebut tetap berpahala? Dan yang ketiga, adakah sifat suka mengungkit tatkala bersedekah menjadi perosak kepada pahala sedekah? Tafadhal Prof. Terima kasih Daya Aiman. Soalan yang pertama mengenai tentang perlu tak kita curiga. Yang ini sekarang ni banyak sangat berlaku. Kadang-kadang kalau kita pergi ke bank ke, kita pergi ke pasar malam, kita tengah makan ke, datang orang minta sedekah. Kadang-kadang datang orang buta seorang lagi, tukang teman dia tu tadi kan. Sampai kita pun ragu-ragu dan dia betul-betul ke buta, sebab dah banyak kes dah. Sampai orang kata, dia orang ni kalau keluar dengan welfare tau, jangan terkejut pula. Maknanya dia datang minta sedekah, bila yang collect, yang ambil dia tu, yang pick up dia tu rupanya bawa welfare dan sebagainya. Yang ini adalah sifat curiga terhadap sedekah, satu perkara yang kita kata dia berdasarkan perkara yang berbeza. Mengenai, kalau kita tengok dulu sebelum sedikit penipuan satu, kemudian nilai sedekah kita. Dari aspek nilai sedekah, selagi mana kita bagi, macam kita dah cakap tadi, qurbatan lillah, memang kita bagi untuk Allah Ta'ala, pahalanya tetap akan dapat sekalipun kita kena tipu lah, kita kena scam macam tu dah, memang pahalanya tetap akan dapat. Yang ini berdasarkan hadis Ma'an bin Yazid bin Akhnas. Kalau tak silap saya, ketiga-tiga orang ni, Ma'an anak dia, Yazid bersama dengan Al-Akhnas, ketiga-tiganya adalah sahabat Nabi. Maknanya mereka ni sempat ketiga-tiganya hidup pada zaman Rasulullah. Satu hari ayah Ma'an, iaitu Yazid ni tadi, dia berikan harta ataupun asetnya ataupun sumbangannya kepada seorang lelaki di masjid Nabi agar diagih-agihkan kepada orang miskin. Dia tinggalkan hartanya di masjid untuk seorang lelaki, agih-agihkan kepada orang yang memerlukan. Tiba-tiba yang datang ke masjid itu adalah Ma'an, anak dia sendiri. Lalu Ma'an kata, orang bagi barang, takkan aku tak nak ambil. Jadi dia pun ambil. Contohnya kalau ayah dia bagi 100 pack nasi biryani lah, katakan nasi Arab, tengok-tengok Ma'an tu sendiri ambil nasi biryani tu, bawa balik rumah. Ayah dia tengok, kenapa kau ambil? Bukan aku nak bagi kat kau, dia kata macam tu. Bukan aku nak bagi kat kau, aku nak bagi kat orang lain. Aku nak bagi kat orang miskin, bukan aku nak bagi kat kau.
Lepas tu kedua-dua mereka, Ma'an dengan Yazid, pergi berjumpa dengan Rasulullah untuk mengesahkan perkara begini, macam mana yang sepatutnya dilakukan. Lalu Rasulullah kata kepada Yazid, lakama nawaita ya Yazid, wahai Yazid, engkau dapat apa yang kau niatkan. Kalau engkau niatkan untuk bagi kepada orang miskin, kau akan dapat juga, sekalipun yang menerimanya itu adalah orang kaya. Maknanya tadi anak dia sendiri. Maknanya anak dia tak perlu pun. Bahkan kalau hari ni kita bagi kepada orang yang kita ingatkan dia miskin, dia berlakon buta ke dan sebagainya, dia naik welfare dan sebagainya lepas tu, tapi niat kita bersedekah tu dapat, sekalipun orang yang kita beri tu sebenarnya adalah orang kaya ataupun orang yang mungkin sahaja buat scam dan sebagainya. Rasulullah kata niatnya tetap akan dapat. Dan Ma'an pula, walaka ma akhadha ya Ma'an, wahai Ma'an, kau dapat apa yang kau ambil, makanlah ataupun gunakanlah barang yang diambil. Satu, dari aspek pemberi, dia akan tetap menerima apa yang telah dia niatkan. Kalau kerana Allah, kerana nak membantu orang, kerana nak dapat pahala, semua dia akan dapat perkara tersebut. Yang keduanya, dari aspek yang peminta sedekah, sindiket ke dan sebagainya, kalau dia melakukan atas dasar penipuan, maka dia punya azab adalah kepada Allah Ta'ala juga. Maknanya dia akan tetap kena atas penipuan dia. Dan orang yang mendapat hasil dengan cara penipuan ni, kadang-kadang duit dia tak berapa nak berkat. Ini kita kena terima. Sebab ada keadaan, kalau kita pernah jumpa orang-orang yang tertentu, kadang-kadang dia kata duit ni duit panas Ustaz. Duit panas sebab kadang-kadang dia ambil dalam keadaan yang memang tak baik, sama ada menipu, berjudi ataupun segala perkara yang tak elok, curi harta orang dan sebagainya, ataupun rasuah ke apa ke. Jadi perkara yang tak baik ni, kadang-kadang dia pun tahu barang tu adalah barang yang panas. Satu, maknanya dosa yang akan didapat, tetap akan dapat kepadanya dosa tersebut. Dan apakah kita harus rasa curiga? Yang ini adalah perkara yang kita sendiri letakkan dalam jiwa kita. Kalau dah dibiasakan dengan training suka bersedekah, saya kira tak jadi masalah pun, kerana dia atas tujuan nak buat kebaikan. Tapi nanti orang akan kata, kalau macam tu kita menggalakkan penyebaran sindiket penipuan sedekah tu tadi. Kalau begitu, yang ini adalah dengan kerjasama pihak berautoriti. Kerana kalau kita sendiri nak siasat, kan jadi orang pukul orang, kan kita pula pukul orang kalau kita tahu dia dah menipu. Yang ini kena sama-sama dengan pihak berautoriti untuk kita memastikan golongan ini bukan dia memanipulasi kanak-kanak, bukan dia memanipulasi kecacatan dia. Maknanya pihak berkuasa kalau dia tengok, oh kesian orang buta ni asyik minta sedekah di restoran dan sebagainya, apa kata pihak berkuasa, pihak berautoriti menyediakan ruang pekerjaan buat dirinya. Dia boleh buat, orang buta ni kadang-kadang mengurut pun boleh, banyak sekarang ni kan, orang-orang yang memerlukan ni masih boleh. Yang ni kena kerjasama dengan pihak yang berkuasa ataupun berautoriti ni untuk menyusun ataupun menyelesaikan isu dan perkara tersebut. Kalau mengenai tentang sifat mengungkit, memang Allah Ta'ala tidak membenarkan. Yang ini yang disebutkan dalam Al-Quran juga. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala kata bil manni wal adha. Maknanya wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu rosakkan sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan kemudian menyakiti. Perkara ni kita sudah tahu. Maknanya kalau orang ungkit balik apa yang kita dapat itu tadi, kita pun akan terasa. Yang inilah satu perkara ataupun adab yang tidak dibenarkan dalam bab bersedekah itu sendiri. Kalau tak sebablah ikon-ikon yang aku infak kat surau-surau ni tak sejuk surau ni. Itu kita takut perkara itu merosakkan pahala kita, Prof, ya. Baik Prof, kita ada sahabat kita Adib Aizuddin. Adakah dengan sedekah dapat menjauhkan jarak kita dengan azab api neraka pada hari akhirat? Dan apakah ciri-ciri orang yang bersedekah dengan hati yang ikhlas untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala? Dipersilakan Prof. Baik, soalan yang pertama adalah mengenai tentang apakah sedekah itu dapat memadamkan ataupun menjauhkan kita daripada azab api neraka. Jawapannya adalah ya. Kalau kita tengok, maknanya sedekah ini adalah tudfi'ul adha ataupun tudfi'ul khati'ah. Dia boleh memadamkan kesalahan seperti mana api itu memadamkan air, ataupun seperti air yang memadamkan bara dan sebagainya. Yang ini adalah jelas. Maknanya sebab tu kita nyatakan tadi, salah satu daripada kelebihan sedekah adalah dia menghapuskan juga dosa. Bahkan kalau tuan-puan kalau ada ekstra tambahan selain daripada dia menghapuskan dosa, kelebihan sedekah ni ada banyak. Antaranya kalau di dunia ataupun di akhirat lah dulu. Maknanya kita tengok tadi, menjauhkan seseorang daripada api neraka, dan kemudiannya dia memadamkan dosa seseorang. Maknanya kalau dia dah tidak mempunyai dosa, bagaimana Allah Ta'ala ingin mencampakkan dia ke dalam neraka sekiranya dia telah terhapus segala kesalahan dia. Manakala dari aspek duniawinya pula, antara yang menarik juga adalah
yang ini jarang juga. Ada sebuah hadis, tetapi hadis ni adalah hadis yang dhaif, yang macam kita pernah bincangkan barangkali sebelum ni, yang mana Rasulullah kata dawu maradakum bisadaqah. Rasulullah kata sembuhkan penyakit kamu dengan sedekah. Ini jarang orang tahu juga orang. Tapi ada juga orang buat, maknanya kalau dia sakit dia akan bersedekah, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menyembuhkan penyakit dia. Yang ini berlaku pada zaman Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Pada zaman Al-Imam Abdullah bin Mubarak, ada seorang lelaki yang mengadu lutut dia ni ada satu sakit yang tidak pernah sembuh, dan dia dah jumpa pelbagai jenis doktor, tabib yang telah dijumpai. Lalu Abdullah bin Mubarak menasihatkan kepada dia, pergilah ke satu kawasan yang memerlukan air. Lalu engkau gali kepada kawasan tersebut telaga yang memberi minum kepada seluruh penduduk tersebut. Setelah dilakukan sedemikian, didapati penyakit yang dia alami sebelum tu telah Allah Ta'ala sembuhkan. Salah satu amalannya daripada hadis tersebut, sekalipun hadis tersebut adalah hadis yang lemah, dawu maradakum bisadaqah, sebagian ulama kata hadis itu adalah hadis yang sahih. Nah, cumanya ini adalah gambaran kepada kelebihan yang berada di muka bumi. Selain daripada menjauhkan, menghapuskan dosa kita, dia juga dapat mengurangkan bebanan yang mungkin akan diberikan kepada kita. Apakah ciri-ciri sedekah dengan hati yang ikhlas? Terima kasih Encik Adib. Salah satu ciri-ciri sedekah dengan hati yang ikhlas, yang pertamanya macam kita sebutkan tadi, iaitu dia menyorokkan apa yang dia berikan. Nah, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, in tubdus sadaqah fa ni'ammahi. Allah Ta'ala kata kalau kau boleh nampakkan kepada orang pun tak jadi masalah, alangkah baiknya dia. Kerana kalau kita berikan sesuatu dalam keadaan manusia boleh nampak, kita akan dapat satu kelebihan yang mana Allah Ta'ala memberikan galakan kepada orang lain untuk bersedekah. Kemudian Allah Ta'ala kata wa in tukhfuha, kalau kamu boleh rahsiakan, itu adalah lebih baik daripada kamu. Yang macam kita ceritakan tadi, kisah Ali Zainal Abidin, yang mana seluruh orang miskin tak tahu, sehinggalah bila dia meninggal barulah diketahui bahawa salah satu perkara ataupun ciri-ciri sedekah yang ikhlas adalah dengan menyembunyikan amalan tersebut. Tapi saya ikhlas sebenarnya. Saya bagi kerusi ni, tapi dengan syarat pihak masjid tulislah ikhlas daripada YB Aiman. Contoh gitu. Contoh. Jadi maknanya kita, yang paling penting sekali, kita buat ikhlas semata-mata kerana Allah SWT. Kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan Prof Sanusi Azmi. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Prof dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Umar, apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat. Alhamdulillah. Silakan dengan soalan. Ya, soalan saya begini, ni Prof. Saya nak tanyalah, tadi Prof cerita daripada awal lagi mengenai orang yang ada harta, ada wang ringgit yang banyak, bolehlah bersedekah ataupun infak ataupun wakaf ataupun apa-apa sekalipun. Tapi bagaimana orang yang tak ada apa ni? Contohnya macam orang yang miskin ataupun asnaf-asnaf ni. Bagaimanakah mereka nak dapatkan? Bagaimana orang yang bersedekah tu, ia tentulah dapat macam Prof cerita tadi, dapat segala yang mengalir sepanjang hayat. Jadi sekiranya yang tak ada apa-apa ni, golongan yang miskin ni, bagaimana mereka nak merasa benda-benda gitu sedangkan mereka nak makan pun susah, Prof? Itu soalan saya, Prof dan Dai. Terima kasih banyak Prof dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz itulah Pak Mat tu kat masjid tu, untunglah dia jutawan. Hari-hari dia infak untuk buka puasa. Untunglah dia kaya, dia boleh buat amal. Tapi macam mana kita ni, duit pun tak berapa nak ada ni. Jealous juga tengok orang yang suka berinfak ni, Ustaz. Macam mana ni orang yang tak berapa nak ada harta tapi dia nak juga berinfak ni, Ustaz? Ada ke caranya? Tafadhal, Baik, Prof. terima kasih Encik Omar tadi, Encik Omar Abdul Majid daripada Pahang rasanya, yang tanya macam mana kalau kami tak ada duit. Macam mana kami nak bersedekah? Perkara ni berlaku pada zaman Rasulullah juga. Kalau tak silap saya, Sayyidina Abu Dhar, dia kata zahaba ahli surur bid-dusur. Dia kata, oh, orang-orang kaya dah pergi dengan amalan mereka. Mereka boleh infak, mereka boleh sedekah, mereka solat seperti kami, mereka puasa seperti kami. Jadi macam mana dengan kami, wahai Rasulullah? Jadi Rasulullah, kalau kita tengok dalam hadis, ada memberikan beberapa kaedah mudah yang dinamakan juga sedekah dengan segala amalan yang baik. Membantu orang fahuwa sadaqah. Rasul kata mengangkat barang untuk bantu orang juga sedekah. Menolong orang dengan menunjukkan jalan juga adalah sedekah. Mengangkat halangan, maknanya mengangkat halangan di atas jalan juga adalah sedekah. Rasul bagi gambaran segala kebaikan adalah sedekah. Ini yang pertama. Maknanya kalau kita boleh kongsikan kepada Encik Omar tadi dan seluruh penonton bahawa
sedekah bukan sekadar dengan perkara diberikan wang, tetapi yang pertamanya juga adalah dengan kebaikan yang kita lakukan kepada orang. Ini yang paling mudah sekali. Kita tolong orang, kita bantu orang, kita diamkan rahsia seseorang, kita jaga kedudukannya, ini juga adalah dianggap sebagai sedekah. Yang keduanya, yang ini yang jarang kita perasan tetapi sangat penting, iaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat sebenarnya kalau kita tengok kategori dalam hadis Muslim tu yang Rasulullah kata idza matal insan ataupun idza mata ibnu Adam, sekiranya meninggalnya anak Adam, in qata'a amaluhu illa min thalath. Habislah amalannya, terputuslah melainkan 3 perkara. Memang yang pertama Rasulullah sebut mengenai tentang sedekahun jariah, sedekah yang mengalir ni tadi. Tapi yang keduanya Rasulullah cerita tentang ilmu. Ilmu ni tuan-puan, kalau kita boleh patrikan, kita boleh simpan, kita ajar kepada anak kita ataupun jiran kita, dia amalkan, pahala itu akan tetap mengalir sama seperti pahala sedekah. Saya bagi contoh macam Al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari ini dia meninggal pada tahun 256 Hijrah, lebih kurang 256 Hijrah. Hari ini dah 1445, 1200 tahun orang masih lagi pakai karya dia Sahih Bukhari. Beribu tahun pahala dia mengalir tak berhenti. Maknanya ilmu yang dia ada, dia sampaikan. Apa ilmu yang kita boleh sampaikan kepada anak-anak kita sangat mudah. Tak kiralah ilmu dunia ke ilmu akhirat. Ilmu dunia ni maknanya kita ajar dia bagaimana bercucuk tanam katakan, ataupun kita ajar dia bagaimana baiki TV ataupun baiki aircon macam sebut tadi. Ini semua perkara yang bermanfaat. Kalau diamalkan oleh anak dia akan mewarisi dan menghasilkan pahala tu buat dirinya. Sebab tu saya dah cerita dah sebelum ni, kalau saya ada pelajar dan saya selalu nasihatkan kepada pelajar saya, kalau korang esok dapat anak, jangan biarkan anak korang ni orang lain yang ajarkan kepadanya Fatihah. Kerana Fatihah itu akan dibaca sepanjang usianya. Jadi biar ibu ayah itu yang ajar Fatihah buat anak-anak kecil dia. Ini kadang-kadang sayang juga anak-anak kita yang kecil-kecil tu yang diajar Fatihahnya lah guru tadikanya pastinya. Ayah dan ibunya kalau dilatih mengajar Fatihah itu kepada anaknya yang kecil, anak dia baca sepanjang hidup dia, mak dia akan dapat pahala tersebut. Alangkah seronoknya pahala yang mudah. Ajar doa makan, perkara yang mudah macam tu tadi kan. Ilmu yang bermanfaat ini adalah satu perkara yang menyebabkan seseorang itu memperoleh pahala mungkin lebih besar daripada pahala sedekah yang tidak dapat kita bayangkan. Kalau tak pandai mengajar macam Prof, tapi dia share kita punya live ni, boleh ke Prof? Begitu juga. Itu pun dapat pahala betul juga. Dapat pahala atas perkongsian perkara kebaikan. Itu lagi senang. Maknanya kita setidak-tidaknya kalau kita nak jadi macam Prof, kena pergi ke UK dulu sama PhD. Itu dia. Saya cukup kagum dengan Prof. Jadi maknanya tuan-tuan, ya, jadi sekurang-kurangnya kita boleh sharekan kita punya Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Mudah-mudahan orang lain yang tengok dapat manfaat, kita pun dapat pahala juga Prof kan. Betul. Banyaknya jalan untuk kita bersedekah. Nak tahu lagi apa perkongsian selepas ini tentang sedekah yang mengalir? Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang kekal setia bersama dengan kita dalam perbincangan kita pada hari ini, sedekah yang mengalir. Mudah-mudahan dengan sedekah yang kita lakukan, Allah ampunkan dosa kita. Dengan sedekah yang kita lakukan, Allah padam api neraka kita saat kita dibakar nanti. Dengan sedekah yang kita lakukan, kita dapat pecahkan ego dalam diri kita. Baik, para penonton sekalian, sahabat kita di Facebook ada nak tanya satu soalan ni. Prof, boleh kita raikan Prof? Boleh. Kita bersama dengan Mas Nida Johari. Ustaz, kita selalu dianjurkan bersedekah pada hari Jumaat. Apakah ada perbezaan ganjaran bersedekah pada hari Jumaat dengan hari-hari yang lain, sehingga kan ada yang memperuntukkan sedekah untuk dilaksanakan pada setiap hari Jumaat? Silakan Prof. Baik. Terima kasih Puan Mas Nida yang bertanyakan soalan mengenai tentang kelebihan sedekah pada hari Jumaat. Yang ini sebenarnya adalah berkaitan dengan sebuah hadis yang Rasulullah kata, inna min afdali yaumikum yaumal jum'ah. Antara hari yang paling baik adalah hari Jumaat. Yang ini yang Rasulullah kata, fa'akthirus salah alayya, maknanya perbanyakkanlah selawat ke atas aku. Jadi ini adalah gambaran mengenai tentang yang part awal daripada hadis itu. Rasulullah bayangkan mengenai tentang kelebihan bersedekah ataupun kelebihan melakukan amal saleh pada hari Jumaat, yang mana dalam hadis-hadis yang sahih Rasulullah menyebutkan kelebihan
amalan yang digandakan barangkali, ataupun kerana amalan itu dianggap sebagai dilakukan kepada amalan dalam masa yang baik di tempat yang baik. Yang ini kita kena faham, ada tempat yang memang Allah Ta'ala telah allocatekan, kalau kita lakukan amalan sedemikian di kawasan tersebut, dia akan dapat pahala. Ada amalan yang Allah Ta'ala tetapkan masanya, kalau kita letakkan amalan tu pada masanya, dia akan dapat amalan yang pahalanya berlipat kali ganda. Amalan di tempat yang baik ni sebagai contoh di Masjidil Haram, maknanya di Masjidil Nabi begitu juga, yang dapat ganjarannya beribu kali ganda berbanding dengan amalan di masjid kita di Malaysia. Jadi kalau kita boleh buat di tempat sedemikian dengan melipat kali gandakan amalan kita, kita akan dapat ribuan kali ganda ganjarannya. Begitu juga dengan masa, selain daripada tempat, Allah Ta'ala ada allocatekan ataupun Rasulullah ada tetapkan satu masa yang mana kalau kita lakukan pada masa tersebut, kita akan dapat ganjaran yang berlipat kali ganda. Sebagai contoh macam malam Al-Qadar, iaitu malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Allah Ta'ala kata maknanya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita buat ganjaran tersebut pada masa yang terbaik begini, akan dilipat kali gandakan ganjaran tersebut. Begitu juga dengan hari Jumaat, seakan-akan hari perayaan kita pada setiap minggu. Rasulullah menyebutkan inna min afdali yaumikum yaumal jumaah, sebaik-baik hari kamu adalah hari Jumaat. Rasulullah suruh memperbanyakkan amal soleh, termasuklah memperbanyakkan sedekah dan sebagainya. Sebab tu kita tengok kadang-kadang sebahagian orang dia memang tak lepas diri dia daripada melakukan amal kebaikan pada hari Jumaat. Kadang-kadang kalau dulu ada tradisi ni, iaitu dia letak pisang. Letak pisang dekat masjid pada hari Jumaat. Sekarang ni dah kurang sikit, mungkin pisang mahal ke apa ke saya tak tahu. Tapi saya suka ambil contoh yang seorang salafus saleh yang namanya Marsad bin Abdullah. Marsad, Saidina Marsad ini adalah seorang yang melazimkan, dia jadi habit pada dirinya, dia suka bersedekah. Sehingga kan ada seorang kawan dia melihat dia bawa basal. Basal ni adalah bawang. Dia bawa bawang pergi ke masjid, kisah dia kat Kelakar. Dia bawa bawang pergi ke masjid. Lalu kawan-kawan dia tanya, kau buat apa bawa bawang ini yang hanya akan membusukkan badan kau dan memberikan bauan yang tidak baik di masjid? Lalu dia kata dia memang dah latih diri dia. Setiap kali dia pergi ke masjid, dia akan bawa apa yang dia boleh sumbangkan. Dan pada hari itu barangkali dia ada apa yang dia bawa ini, ada satu yang dia nak dibawa, dia bawa saja perkara yang dia boleh bawakan tadi. Walaupun kita tengok maknanya yang ni kalau dia dah habitkan, dia dah jadikan tabiat, maka tak kiralah hari apa pun dia akan teruskan sahaja. Tetapi kelebihan pada hari Jumaat itu memang Allah Ta'ala, Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis. Lalu tak jadi masalah pun kalau dia nak spesifikkan amalannya pada hari tersebut. Baik Ustaz, kita ada pemanggil talian. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i dan Datuk Prof. Okey, soalan saya begini, saya tanya, mengapakah bulan Ramadan adalah bulan yang paling afdal bersedekah jika dibanding dengan bulan-bulan yang lain? Apakah keistimewaan pada bulan Ramadan? Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dia tanya hari Jumaat, Ustaz. Dia tanya bulan Ramadan pula. Kenapa bulan Ramadan adalah bulan yang afdal untuk kita bersedekah? Baik, seperti yang saya sebutkan juga tadi, maknanya ada ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kali gandanya, lipat ganjarannya, kelebihannya Allah Ta'ala lipat kali gandakan pada masa yang tertentu dan pada tempat yang tertentu. Cuma secara spesifik dalam bulan Ramadan, yang ini memang ada dalam hadis, Rasulullah dikatakan ajwad, maknanya sangat suka, pemurah, wa ajwadu ma yakunu wa akram, ataupun wa ajwadu ma yakun, dan paling banyak Rasul melakukan pemurah ini adalah fi Ramadan, dalam bulan Ramadan. Maknanya yang ini kita boleh ambil ikutan yang kita kena pegang sungguh. Rasulullah sangat suka bersedekah dalam bulan Ramadan. Kita bersedekah dalam bulan Ramadan macam mana yang dilakukan oleh Rasulullah, dan ini yang dipegang oleh para sahabat, sehingga dikatakan Saidina Abdullah bin Umar ini dia tidak akan berbuka puasa melainkan bersama dengan orang miskin, fakir miskin dan anak yatim. Begitu juga dengan sahabat yang lain, dalam bulan Ramadan mereka melipat gali gandakan amalan mereka, sama yang macam kita sebutkan tadi, di mana ganjaran-ganjaran yang akan diberikan adalah pada hari yang tertentu ataupun pada bulan yang telah Allah Ta'ala spesifikkan mengenai tentang kelebihannya. Malah barangkali maknanya yang diberikan sumbangan itu, kalau ditambah dengan pahala lipat kali gandanya itu tadi, kalau terkena pula pada malam tersebut, kita setiap maghrib kita bagi RM1, setiap maghrib kita bagi RM1, tiba-tiba malam bulan Ramadan tu terkena pada malam Al-Qadar, malam Lailatul Qadar, maka dia akan lebih baik daripada ganjaran 1000 bulan ataupun pahala 1000 bulan itu tadi.
tak pernah kita terfikir pun kita akan menyumbang RM1 sehingga 80 tahun. Katakan macam tu, 1000 bulan lebih kurang 80 lebih tahun tu tadi. Tapi malam tersebut disebabkan kerana daripada malam pertama kita dah bagi RM1 sampailah malam yang ke-30 terkena pada satu malam ganjarannya sampai 80 tahun. Kita pun tak pernah terfikir kan, kalau kita buat setiap tahun tu maknanya beratus tahun kita akan dapat pahala yang mengalir apa yang telah disediakan dalam bulan Ramadan, insya-Allah. InsyaAllah, itulah kelebihannya Ustaz. Kita ada satu soalan yang menarik daripada sahabat kita Abdul Karim Sufyan. Dalam bulan Ramadan, ramai di kalangan umat Islam yang berlumba-lumba untuk memberikan sedekah, infak dan sebagainya. Tapi selepas bulan Ramadan, keadaan semangat untuk bersedekah semakin kurang. Adakah ini disebabkan mereka hanya mengharapkan pahala yang besar yang Allah SWT sediakan di bulan Ramadan, tapi tidak di bulan-bulan yang lain? Dipersilakan Prof. Baik, yang ini yang macam telah kita sebutkan juga tadi, bahawa amalan sedekah ini mesti dijadikan habit, mesti dijadikan satu rutin harian. Mudah-mudahan kita tak terikat hanya dalam bulan Ramadan sahaja. Ada beberapa kaedah. Sebagai contoh, macam ada dalam kalangan kita yang dia dah buat direct debit. Direct debit ni setiap pagi maknanya dia akan hantar RM1 dekat tabung Yayasan Maghfirah ke mana-mana lah, dia buat direct debit tu tadi. Maknanya tabung itu dia dah habitkan, dia dah biasakan. Satu. Yang keduanya, kalau dia dah direct debit tu dah automatic tolak. Yang keduanya, ajar ataupun latih diri kita setiap kali pergi ke surau masjid ke untuk kita bawa RM1. Yang ini adalah perkara yang boleh kita latih. Kalau tak pada diri kita pun kita segan ke, kalau bukanlah kita segan, maknanya kalau kita nak lebih luas pahalanya tu adalah kita berikan kepada anak kita. Maknanya kita ajak dia pergi masjid dan dapat pahala. Kemudian bila dia nak turun, yang ni pun saya selalu pesan ke anak saya, kalau nak turun kereta, kat sini ayah biasa letak duit, ambil RM1. Kalau pergi ke masjid, letak RM1 tu dalam tabung masjid. Kita bukan sahaja bersedekah, bahkan kita memberikan latihan kepada anak kita bersedekah. Esok tuan-puan, kalau kita dah tak ada, dia berikan sumbangan, ataupun kita dah tak ada, dia akan teringat, dulu ayah selalu ajar kita supaya bersedekah. Masuk ke masjid, ayah akan bagi duit untuk kita bersedekah. 2 pahala dapat. Satu pahala sedekah tu tadi, satu pahala ilmu ataupun pahala amalan yang kita ajarkan kepada anak kita. Perkara ini yang saya katakan tadi, perkara yang perlu dilazimi, perlu dijadikan rutin. Macam yang disebutkan oleh yang Marthad, yang dilakukan oleh Marthad bin Abdullah, dia bawa apa sahaja untuk pergi ke masjid, sehingga ada sekali tu dia bawa basal, iaitu bawang yang boleh diberikan, yang pada hakikatnya orang kata, kau nak buat apa ni Marthad? Tapi dah dilatih dirinya supaya tak terikat dalam bulan Ramadan sahaja. Sebab ada setengah orang memang dia betul lah ambil ganjaran pahala bulan Ramadan, dan Rasulullah pun pernah berkata, inna likulli amalin syirrah, dalam setiap amalan itu akan ada kekuatan yang kita tengah semangat. Wa fi kulli syirratin fatrah, dan setiap semangat tu kadang-kadang kita ada futur, kita ada fatrah yang hari ni malas nak solat, ataupun hari ni malas nak baca Quran. Ketika kita tengah semangat tu, memang buat betul-betul. Kalau tengah semangat dalam bulan Ramadan, buat betul-betul. Bila bila jatuh balik, jangan tinggalkan seluruhnya, tetapi kekalkan apa yang boleh. Kemudian bila datang balik semangat tu, buat secara berterusan. Ini adalah perkara yang mesti dilatih. Dia tak boleh juga kalau kita kata Ramadan ni baru nak start balik, tak juga. Kerana perkara tabiat kebaikan ni mesti dilatih dalam diri kita, insya-Allah tuan. Nak senang buat auto tadi Ustaz. Saya suka. Sekurang-kurangnya buat sehari RM1 pun dah okey dah tu. Jadi kadang-kadang kita ni tergantung pada semangat kita. Kalau semangat on, kalau tak semangat tak on kan. Betul. Baik Ustaz, sahabat kita Sahziatul Siddiq ni dia ada satu soalan menarik Ustaz, bagaimana sedekah berbentuk perbuatan seperti memberi salam dan mendoakan seorang agar dikurniakan kebaikan, apakah juga itu dikatakan bersedekah seperti air yang mengalir? Kerana jika seorang itu tidak mempunyai harta untuk bersedekah. Dipersilakan Prof. Baik, terima kasih Puan Sahziatul Siddiq atas soalan yang diberikan mengenai tentang pahala seperti memberi salam, pahala seperti beri orang makan dan sebagainya. Apakah dia dianggap seperti sedekah jariah yang pahalanya mengalir? Yang ini kita perlu faham bahawa maksud sedekah jariah yang mengalir ini adalah yang mana ain dia, di mana aset ataupun fizikalnya kekal dan dia memberikan manfaat yang berterusan. Kalau memberi salam itu, kita tak kategorikan dia sebagai sedekah jariah, melainkan sekiranya dia ajar kepada seluruh anak murid dia, setiap kali nak pergi setempat sekian, bagi salam pada orang. Ilmu yang dia ajarkan tentang beri salam itu adalah perkara yang menyebabkan amalan itu mengalir. Ajarkan kepada anak, setiap kali nak masuk rumah, bagi salam. Ilmu yang dia berikan tu akan dapat pahala yang mengalir itu tadi. Yang ini yang kita boleh kategorikan sebagai
apa yang dimaksudkan dengan sedekah jariah. Malah kalau kita boleh spesifik tadi, Al-Imam Nawawi anggap sedekah jariah tu sebagai wakaf, walaupun sekalipun sebenarnya ulama Syafi'iyah yang kemudian, maknanya para ulama mazhab Syafi'i yang kemudian melebarkan lagi maksud sedekah jariah itu bukan sekadar wakaf, tetapi dengan perkara-perkara kebaikan yang lain. Yang paling penting, dia berkonsepkan macam wakaf, perkara tersebut kekal dan pahalanya masih lagi mengalir, sama ada dia bina masjid, dia beri Quran kepada orang dan sebagainya. Tapi kalau setakat bagi salam tu, dia still dapat pahala. Kerana yang dapat pahala bagi salam ni macam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam kata, perkara pertama yang aku dengar daripada Rasulullah ketika baginda Nabi sampai di Madinah adalah Rasulullah sebutkan afsyus salam. Tengok Rasulullah kata afsyus salam wa at'imut ta'am wa wasilul arham wa qumu bil laili wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Rasulullah sebutkan 4 amalan. Kalau kita buat ni, kita akan masuk syurga. Pertama, bagi salam. Yang kedua, bagi orang makan, at'imut ta'am, bagi orang makan. Yang ketiga, hubungkan silaturahim. Yang keempat, barulah qiyamul lail. 3 amalan pertama semua tentang hubungan baik dengan manusia dulu. Kalau kita buat hubungan baik dengan manusia, memang mudah masuk syurga. Keempat, baru Allah Ta'ala, Rasulullah ceritakan tentang memberikan, bangun untuk qiyamul lail. Jadi secara umumnya, ringkasnya itulah jawapan yang boleh kita kongsikan. Okey Prof, ada satu kisah ni Prof. Ada seorang ni dia memang suka bersedekah kepada masjid, kan? Dan dia suka bersedekah kepada orang. Tapi bila datang satu ketika nazir masjid ni dia tanya, bukankah adik kepada tuan ni asnaf? Kenapa tak tolong? Saya bukan tak nak tolong, sebab dia tu sombong sangat dengan saya. Jadi saya tak nak tolong dia lah. Baik saya bagi sedekahkan masjid, banyak manfaatnya. Jadi persoalannya adalah yang mana perlu diutamakan terlebih dahulu. Baik. Tapi selepas ini Prof, para penonton nak tahu kupasannya, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang kekal setia bersama dengan kita pada hari ini, yang mana kita nak teruskan perbincangan kita Ustaz. Kita nak tanya satu soalan tadi. Pada awal tadi Ustaz, saya keliru sikit, iaitu berkaitan dengan disebutkan sedekah jariah. Ada beza ke Ustaz di antara sedekah dengan sedekah jariah ni Ustaz? Fadhal. Baik, terima kasih dari Aiman kan, betul kan? Ya, betul. Salah orang lah semua tu. Mengenai tentang perbezaan, awal tadi kita dah cerita beza sedekah dengan infak, dengan wakaf. Tapi saya terlepas nak ceritakan tentang sedekah jariah. Sedekah jariah ni adalah maksudnya sedekah yang mengalir. Maknanya jariah ni yajri ni yang mengalir. Dia tak sama dengan sedekah biasa. Macam yang kita sebutkan tadi, sebenarnya watabassumika ala wajhi akhika sadaqah. Senyum pun Rasulullah kategorikan juga sebagai sedekah, tetapi dia bukan sedekah yang mengalir. Sedekah yang mengalir ni menurut Imam Khatib Syarbini ataupun dalam beberapa ulama mazhab Syafi'i yang lain adalah sedekah yang berterusan pahalanya. Saya sebutkan awal tadi hadis yang idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalas. Terputus amalan anak Adam sekiranya dia meninggal. Yang pertamanya adalah Rasulullah sebut sedekah jariah takkan terputus. Jadi Al-Imam Nawawi sebenarnya dia katakan sedekah jariah yang dimaksudkan di sini adalah wakaf. Tetapi hadis ini kemudiannya diluaskan lagi maksudnya oleh para ulama mazhab Syafi'i yang lain seperti Khatib Syarbini tadi. Dia kata ada hadis yang lain yang memperincikan lagi maksud sedekah jariah ini, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan sekurang-kurangnya ada 7 amalan yang menyebabkan pahala kita sentiasa mengalir. Yang pertamanya disebutkan mengenai tentang ilmu yang dia sebarkan. Kita dah bincangkan ini. Yang kedua, anak yang saleh yang ditinggalkan, yang disebutkan dalam hadis Sahih Muslim tadi. Yang ketiga adalah mushaf Al-Quran yang dia wariskan. Maknanya dia beli mushaf, dia letak di masjid Nabi, orang baca, katakan macam tu. Dia letak di surau masjid, orang baca. Itu juga ya. Yang keempatlah masjid yang dibina juga adalah sedekah jariah berdasarkan hadis Ibnu Majah ni tadi. Yang kelimanya rumah Ibnu Sabil. Kita buat satu rumah tumpangan. Kalau orang datang masjid, dia datang musafir daripada jauh, dia tak tidur kat masjid, dia boleh tidur di rumah tumpangannya, dia letakkan di masjid. Itu juga wakaf, pahalanya mengalir sekiranya dia meninggal. Yang keenam, sungai yang dia alirkan, sungai yang dah terkambus ke sungai yang tak mengalir dah, dia luaskan ataupun dia buat projek pendalaman surau tu balik, sungai tu balik sehingga sungai tu mengalir airnya.
menyebabkan dia dapat pahala berterusan selagi mana sungai tersebut mengalir. Dan yang ketujuh itu adalah sedekah yang dikeluarkan ketika mana dia ada harta yang dia infakkan yang kekal, yang masih boleh dikekalkan. Macam saya kata tadi, tanah wakaf ke, tanah itu ke, masih kekal boleh diamalkan, diteruskan ganjarannya. Itu adalah antara 7 perkara yang diperincikan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, menunjukkan sedekah jariah bukan sekadar harta wakaf, tetapi harta-harta yang lain yang macam telah kita sebutkan tadi. Ada para penonton kita Ustaz, ada yang baru keluar EPF pun ada baru pencen pun ada gajinya besar Ustaz. Tapi tadi Ustaz sebutkan tentang kita nak buat sedekah auto ni Ustaz. Sama ada harian ataupun kita nak buat secara bulanan. Mungkin Ustaz boleh ajarkan kepada kita macam mana kita nak menguruskan kewangan kita ni supaya kita dapat bersedekah setidak-tidaknya setiap bulan ni Ustaz. Betul. Yang ini adalah satu perancangan yang baik. Sebab kadang-kadang amal ibadah kita pun kita kena rancang juga. Salah satunya macam saya sebutkan tadi, iaitu dia boleh buat auto debit. Kat bank ni sekarang ni kita dah boleh tolak secara automatik perkara yang kita boleh ambil, yang mana kita boleh tolak secara automatik kepada institusi tertentu seperti Yayasan Maghfirah ke apa, kita boleh alihkan duit kepada pahala yang mudah-mudahan berkekalan. Yang keduanya adalah dengan kita melakukan rutin yang kita dah latih diri kita. Kalau setiap kali kita pergi masjid, kita tanya pada pengurusi masjid, bil air masjid ni siapa yang bayar? Katakan macam tu. Kerana orang mengambil manfaat daripada bil air tu sangat banyak. Kadang-kadang masjid buat masak, minum, makan sebagainya pakai air. Dia bukan pakai tong air yang orang datang luar, memang air daripada bil masjid tu tadi. Dia bayarkan bil masjid air setiap bulan. Alangkah baiknya kalau tak dapat pun setiap bulan, maknanya sekurang-kurangnya dia latih dirinya. Yang ini adalah untuk aku sumbangkan agar masjid boleh bayar bil air ataupun bil elektrik itu tadi. Yang ketiganya, kita latih secara fizikal macam saya sebutkan tadi, iaitu dia boleh dah berlatih. Setiap kali nak pergi masjid, dia bawa dah RM1. Kadang-kadang ada sekali tu saya buat pengisian ceramah mengenai tentang Palestin, dia marah kita balik. Dia kata, kenapa doktor tak bagi tahu nak buat sumbangan untuk Palestin ni, kami ni macam tu kan. Dia memang excited. Acik-acik ni kadang-kadang dia memang nak menyumbang, cuma yalah kadang-kadang dia tak bawa, dia hanya bawa RM1 untuk kita berikan kepada tabung. Kalau kita bagi tahu awal, dia kata saya akan ready dengan lebih banyak lagi. Kami bukan ada masa ni Prof nak pergi bagi bantuan kepada orang miskin, nak bina masjid apa semua. Kami tak ada masa nak buat kerja-kerja ni. Jadi macam mana yang kami boleh buat ni Prof? Okey. Salah satunya yang boleh juga untuk saya syorkan adalah beri sumbangan kepada Yayasan Maghfirah, iaitu dengan kita sediakan satu institusi ataupun kita bangunkan dengan pelbagai hub pendidikan. Sebenarnya salah satu daripada kaedah untuk mengalirkan keuangan kita adalah, ataupun sedekah kita memastikan dia mengalir, adalah dengan menyediakan memberikan sumbangan kepada institusi pendidikan itu sendiri. Kalau kita tengok Azhar, itu Universiti Al-Azhar, macam mana mereka boleh terbangun dengan sumbangan wakaf dan sebagainya. Kalau kami di Yayasan Maghfirah, kita telah beroperasi lebih kurang 5 tahun dan berdaftar di bawah Jabatan Perdana Menteri, dan banyak projek pendidikan yang telah kita buat, projek dakwah, kebajikan yang lebih kita agihkan, lebih kurang sekitar 20 projek bantuan. Iaitu pada tahun ini Yayasan Maghfirah menyasarkan 500,000 diagihkan kepada lebih 10,000 asnaf, buat asnaf yang berada di seluruh Malaysia. Bahkan untuk pengetahuan tuan-puan juga, sebenarnya pengagihan ini juga turut diberikan kepada asnaf-asnaf yang memerlukan di luar negara. Macam tu juga kalau kita tengok ada bantuan-bantuan, kalau untuk Ramadan nanti kita akan sediakan pack-pack buka puasa kepada asnaf luar negara seperti di Turki, di Lubnan, di Indonesia. Kemudian rumah-rumah anak yatim memang kita tak lepas. Memang ada rumah anak yatim yang memang kita masuk. Yang rumah anak yatim ni sebenarnya kita kena latih diri kita tuan-puan. Betul lah Rasul kata, kalau kita jumpa anak yatim ni kadang-kadang kita kena pegang kepala dia. Bila kita pegang, saya bila ada satu hari tu bila dijemput tu beri sumbangan kepada anak yatim, bila pegang kepala mereka ni tersentap tu kejap. Tersentap ni sebab teringat kalau anak kita kena nanti macam mana kan. Begitu juga bukan sekadar anak yatim, Yayasan Maghfirah juga memberikan sumbangan kepada kelas tajaan Al-Quran, kemudian hospital yang terpilih, ibu tunggal, OKU penglihatan. Dan pada bulan Ramadan ini kita akan agihkan iftar untuk 350 asnaf, dan kita akan buat di Bangi Avenue Convention Center, yang mana para penonton yang berminat boleh menaja program iftar kita ini melalui laman web kami, iaitu sedekahym.my/tu.
yang mana kita akan juga mengadakan cabaran raikan Ramadan dengan hadiah yang bernilai RM5,000 yang akan syarat-syaratnya boleh ditonton di rancangan Malaysia hari ini sebentar lagi. Jom kita sama-sama dengan Yayasan Maghfirah di bulan Ramadan ini kita berkongsi rezeki, manisnya memberi. Setiap sumbangan tuan-puan akan mendapat e-book. E-book ni saya sendiri perhatikan. Dia tentang Ramadan Guide kita, tentang sumbangan, tentang banyak e-book percuma. Bukan saja tuan-puan boleh mendapat pahala bersedekah itu tadi, juga bahkan diberikan kepada tuan-puan e-book percuma. Tuan-puan boleh layari laman web kami iaitu sedekahym.my ataupun sumbangan diberikan kepada akaun yang tertera, ataupun sekiranya tuan-puan mempunyai sebarang pertanyaan boleh dirujuk kepada nombor 0196519663. Ini adalah kaedah yang saya kira antara yang terbaik untuk kita agihkan sumbangan kita, yang mudah-mudahan kita akan dapat pahala yang mengalir kerana memberikan membangunkan sebuah institusi pendidikan yang kekal kita alihkan ilmu dia. Tuan-puan boleh bayangkan kalau kita meninggal, harta yang kita berikan untuk bangunkan sekolah, daripada sekolah tersebut dibangunkan anak-anak tahfiz, daripada anak-anak tahfiz tu mereka besar pula, kemudian mereka memberikan pendidikan seterusnya. Jadi proses-proses daripada pembangunan sekolah, penghasilan pelajar, penubuhan institusi pendidikan dan sebagainya akan tetap mengalir sehingga tuan-puan mendapat manfaat yang diberikan. Seperti yang tuan-puan boleh tengok mengenai tentang institusi pendidikan yang telah dibangunkan, sebuah hub pendidikan di Lenggeng Negeri Sembilan, ada kolam renangnya, ada fasiliti yang pelbagainya, ada ma'had tahfiz juga dibangunkan di kawasan tersebut yang beroperasi di hub pendidikan Yayasan Maghfirah ini. Dan ma'had tahfiz ini menyediakan silibus pendidikan akademik dan tahfiz sekitar seluas 15 ekar, yang juga akan dibangunkan Maghfirah International Boarding School yang mana sekolah asrama juga disediakan untuk mudah-mudahan tuan-puan boleh mengagihkan ataupun menyumbangkan sumbangan untuk pahala yang berkekalan, insya-Allah. Itu dia Ustaz. Jadi ambil peluang ini untuk kita tanam saham akhirat kita dan untuk ia berkekalan sehingga akhirat nanti. Terima kasih kepada Prof. Prof, kita nak sambung lagi 30 minit di TV9. Para penonton, kita ada tinggal satu soalan tadi. Nak sedekah kat masjid ke ataupun kita nak bantu adik-beradik kita? Kita jawab selepas inilah ya. Kita dah tamat dari TV3. Kita akan sambung lagi 30 minit di TV9 kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang kekal setia bersama kita pada hari ini, sedekah yang mengalir ni Ustaz. Jadi kita ada tertinggal satu soalan tadi Prof. Yang mana ada seorang ni, dia suka bersedekah di masjid. Memang terkenal lah kat masjid ni. Sampaikan Nazim Masjid Daim dah, kalau bulan puasa, kalau tidak dia, memang dia lah yang akan orang kata infak untuk berbuka puasa ni. Tak ada muka lain dah. Tapi Tuan Nazir ni dia tanya satu soalan. Bukankah adik kamu tu asnaf? Jadi dia terpinga-pinga Ustaz. Dan akhirnya dia kata, saya bukan tak nak tolong dia, tapi dia tu yang sombong sangat. Baiklah saya tolong masjid je, lagi banyak pahala. Jadi kita nak tahu juga Prof, mana satu yang diberi keutamaan ni? Sama ada kita nak sedekah kat masjid ke, sedekah kat adik-beradik kita ke, sedekah kepada orang yang nak pergi berjihad ke, dan sebagainya. Dipersilakan Prof. Baik, terima kasih Dayah Iman. Soalan ni soalan yang agak menarik dan popular juga. Banyak dalam keadaan kita ni kadang suka bersedekah, tiba-tiba sebenarnya ahli keluarga kita sendiri memerlukan. Ada pakcik-makcik kita yang susah, kita buat umrah tiap-tiap tahun, tapi makcik-pakcik kita sendiri masih kais pagi lah orang kata, masih memerlukan. Yang ini sebenarnya adalah lari, pada saya adalah lari daripada sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan. Saya datangkan kepada tuan-puan satu contoh daripada Zainab, isteri kepada Abdullah bin Mas'ud. Zainab ini dia mempunyai hulli, dia mempunyai barang perhiasan, sama ada barang perhiasan rantai ke, gelang ke dan sebagainya. Bila Rasulullah galakkan bersedekah, dia nak bagi barang perhiasan, harta yang dia ada ni kepada Rasulullah. Lalu Abdullah bin Mas'ud kata, engkau nak bagi kepada orang lain buat apa? Aku sendiri tak ada duit. Kata macam tu. Maknanya suami dia sendiri memerlukan perkara yang sepatutnya maknanya untuk urusan-urusan yang lain.
Lalu isterinya Zainab berkata, kalau macam tu lebih baik aku tanya Rasulullah untuk confirm sahkan perkara sedemikian. Bila datang ke rumah Rasulullah, didapati ada seorang lagi wanita Ansar yang lain yang sedang menunggu untuk bertanya juga kepada Rasulullah. Bila Zainab datang, Rasulullah tanya, Ayyuz Zayanib, Zainab yang mana satu yang tanyakan perkara ni? Lalu para sahabat kata, Imra'atu Abdullah ibni Mas'ud, iaitu isteri kepada Abdullah bin Mas'ud. Lalu Rasulullah kata, Sadaqa Abdullah, betul apa yang Abdullah bin Mas'ud cakap. Sumbangan yang paling baik adalah sumbangan yang diberikan kepada ahli keluarga sendiri. Sebab dalam Quran pun bila Allah Taala menerangkan tentang perkara ni, wa yasalunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Tengok Allah Taala kata mereka tanyakan tentang sumbangan ni nak beri kepada siapa? Sumbangan yang nak diberikan dulu berikan kepada ibu ayah dahulu, iaitu yang paling dekat dahulu ahli keluarga kita. Sebab tu dalam kes hadis Abdullah bin Mas'ud tu tadi, Rasulullah kata memberikan sumbangan kepada ahli keluarga sendiri, kaum kerabat sendiri akan dapat 2 pahala berbanding berikan sedekah kepada orang miskin dapat 1 pahala je. Pahala apa yang didapat? Kalau kita beri sedekah pada orang miskin, kita akan dapat 1 pahala sedekah. Tetapi kalau kita bagi sumbangan kepada ahli keluarga kita, makcik-pakcik kita yang memerlukan, kita akan dapat 2 pahala. 1 pahala sedekah tersebut, 1 pahala qurbah, Rasulullah kata, kerana menghubungkan silaturahim. Kalau makcik-pakcik sepupu kita susah, kita bagi dia sumbangan, dia pun seronok, merapatkan silaturahim adalah pahala yang lain pula. Jadi kalau dalam kes tu tadi, maknanya adik-beradik dia sendiri susah, tak kira lah dia sombong ke apa ke. Kalau dia sombong, bagi pada anak budak tu, katakan macam tu kan. Kan kadang-kadang macam tu kita kan. Kita nak bagi kat dia, tapi kita bagi kat anak dia. Walaupun anak dia, oi RM50, anak dia tak tahu apa. Tapi sebenarnya adalah untuk satu keluarga tu tadi. Yang ni dia kena pandai lah. Maknanya dia kena tengok di mana sepatutnya keharusan yang diberikan. Tetapi dalam Al-Quran, dalam hadis, galakan itu juga adalah untuk membantu dalam circle, dalam kelompok ahli keluarga dia sendiri. Bahkan adalah salah sekiranya orang yang sepatutnya dia dipertanggungjawabkan untuk jaga, tapi dia tak memberikan perkara tersebut. Yang ni saya bagi contoh macam hadis Hind. Hadis Hind, Sayyidatina Hind ataupun Hindun ini, dia mengadu kepada Rasulullah. Ya, ni agak aneh sikit hadis tu. Kerana dia mengadu kepada Rasulullah, dia kata, Inna Aba Sufyana rajulun syahih. Hadis ni popular, saya pernah mengajar saya rasa. Dia kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan ni suami dia, rajulun syahih. Syahih ni adalah lebih kedekut daripada kedekut. Macam tu. Kalau kita ada bakhil kan, bakhil ni haji bakhil lah, bakhil ni dah kedekut dah. Tapi faman syuhha, dalam Quran kata yang syahih ni adalah lebih kedekut lagi. Kalau bakhil ni mungkin dia tak bagi kat orang, tapi dia bagi beranak dia sendiri. Tapi syuhha ni, syahih ni, dia dengan orang pun tak bagi, dengan anak beranak dia sendiri tak bagi. Lalu Hindun ataupun Hind ni mengadu kepada Rasulullah, inna Aba Sufyana rajulun syahih wa innahu la yu'tini liwaladi ma yakfini wa waladi. Dia kata Abu Sufyan ni adalah lelaki yang kedekut. Dia ketua negara Abu Sufyan ni, tapi dia tak bagi hak kepada aku, maknanya nafkah kepada aku dan juga anak aku. Maka Rasulullah benarkan isterinya iaitu Hindun tu tadi untuk ambil dengan yang cukup aja. Hadis ni jangan disalah faham pula. Nanti bila tuan-puan, acik-acik dengar, orang perempuan dengar, dia kata, oh boleh rupanya ambil laki aku punya duit. Nanti sekarang dia balik rumah, dia buka wallet laki dia ambil kad kredit, dia beli beg tangan RM20,000. Katakan macam tu, kan dah jadi masalah pula. Jangan salah faham dengan hadis ni. Ianya adalah memberi gambaran apa yang memerlukan itu sahaja yang boleh diberikan ataupun diambil daripada harta suaminya. Secukupnya Ustaz. Secukupnya sahaja. Jangan terlebih cukup. Jangan terlebih cukup. Baik para penonton sekalian, kita ada soalan bersama dengan sahabat kita di Facebook, iaitu Siti Nurbayah. Adakah amalan bersedekah ini lebih mudah untuk diingati oleh si penerimanya dan mendapat doa daripada mereka seperti air yang tidak berhenti mengalir walaupun mereka tidak mengetahui siapa yang memberi sedekah itu? Jadi Ustaz, macam mana keadaan ini Ustaz? Okey. Yang ni soalan ni agak confusing sikit daripada Puan Siti Nurbayah. Nurbayah ni kerana soalan yang ditanya, adakah sedekah ini lebih mudah untuk diingati oleh penerimanya dan mendapat doa walaupun tidak mengetahui. Maknanya dia memang ingatlah siapa yang beri kan, cuma dia tak tahu. Mungkin itu yang dimaksudkan oleh Puan Siti Nurbayah ni tadi. Dia bagi itu tadi, orang akan lebih mudah ingat dia. Sebab kita kalau dalam keadaan yang susah, kita akan ingat siapa yang bantu kita.
Waktu kita senang kita tak ingat orang pun. Waktu kita susah, dulu dia ni yang bagi aku waktu aku nak masuk universiti, dia katakan macam tu kan. Jadi sebenarnya memberikan bantuan kepada orang ini adalah salah satu daripada kaedah selain daripada kita dapat pahala. Dia ni adalah satu perkara yang akan mengeratkan hubungan itu tadi. Selain daripada orang mudah ingat tu, orang akan ingat lah. Orang yang suka beri sumbangan ni orang akan ingat, kerana kita akan ingat orang yang bantu kita ketika kita susah. Sekalipun kalau kita berikan bantuan kepada macam yang ditanya sebentar tadi mengenai tentang beri bantuan kepada haiwan ke apa ke, mungkin haiwan tu sendiri boleh ingat kita kan, maknanya kan, mana kita tak tahu, dan dia orang pun ada memori dia yang tersendiri. Gajah ke kucing ke anjing ke, mungkin dia ada memori dia juga sendiri yang mengingati orang yang pernah memberikan bantuan kepada mereka. Kadang-kadang kita tengok benda ni berlaku secara natural je. Anjing yang dulu kita bantu dia tersepit ke, bila kita kesusahan tiba-tiba dia datang. Mana tahu, maknanya Allah Ta'ala takdirkan kesusahan itu diganti ataupun diganti dengan kebaikan yang kita berikan. Orang akan ingat, tak kiralah siapa sahaja, dan pahalanya, adakah dia pahala yang mengalir? Kalau dia berterusan sedekah tersebut, itu yang kita anggapkan ataupun kita kategorikan sebagai pahala yang mengalir, macam kita bincangkan tadi. Tapi macam one off dan sebagainya, ianya adalah satu perkara yang sukar untuk diletakkan di bawah definisi pahala yang mengalir itu tadi, kerana dia tak menepati kriteria syarat yang diberikan itu adalah manfaat dia berkekalan. Melainkan kalau dia dia letak satu amount of money, satu kumpulan duit tu tadi, kemudian dia kata agihkan ni kepada golongan yang tertentu yang didapatkan. Yang ni yang banyak berlaku kepada para sahabat. Para sahabat kadang-kadang dia dapat duit yang ribuan dinar ataupun dirham itu tadi, dia akan letak di satu tempat. Kalau tak silap saya, zaman Saidina Umar, dia ada buat satu pengurusan dar daqiq apa nama, yang diuruskan tentang agihan tepung kepada orang damkan duit di situ, maka dia akan agihkan. Yang itu boleh dikonsider sebagai sedekah jariah, kerana dia menubuhkan satu pusat, dan kemudian pusat itu dibangunkan dengan duit mereka, wakaf dan sebagainya. Dan selagi mana pusat tersebut mengagihkan, dia tak sama macam rumah zakat Baitul Mal itu tadi. Yang ini memang pengagihan makanan itu tadi. Yang ni kalau dia bagi macam tu berkekalan, maka ia akan dapat pahala seperti air yang mengalir. Kalau kita nak mudah Ustaz, kita ambil je, minta je list asnaf yang ada dekat kampung kita Ustaz kan. Jadi kita agihkan kepada asnaf-asnaf yang ada di sekitar kita je, tak payah jauh-jauh kan. Dan payah-payah kita minta tolong Ustaz lah, Ustaz agihlah 10,000 pack tu Ustaz. Baik Ustaz, kita nak saya nak tanya satu soalan Ustaz orang yang jutawan ni Ustaz dia nak bagi 10,000 ni celah kuku dia je Ustaz. Berbanding dengan kita ni duit tak berapa nak ada ni ya, nak bagi RM100 pun sikit punya berat ni Ustaz. Jadi kita nak tahu apakah dia sedekah yang kelas A ni? Apakah sedekah yang mana dinilai oleh Allah SWT? Adakah dinilai dengan amount 10,000 tadi? Kalau nak di-compare dengan 100 memang jauh sekali. Tetapi bagaimana yang disebutkan sedekah kelas A tadi Ustaz? Baik, ini soalan yang menarik juga, yang mana juga disebutkan dalam hadis. Rasulullah galakkan kita antasaddaqa. Rasul kata engkau berikan sumbangan wa anta sahihun syahihun. Ketika mana kita sihat, ketika mana kita sangat memerlukan, tapi kita boleh bagi sedekah, ini Rasul kata ini sedekah grade A. Waktu kita sihat kita bagi sumbangan, sebab kadang-kadang kita bagi sumbangan waktu kita sakit aja. Boleh sakit baru nak bagi sumbangan. Allah cik katakan macam tu. Waktu sihat ni maknanya inilah aku amal soleh. Dan wa anta syahih, ketika kita kedekut, maknanya memang kita nakkan harta tu, kita boleh bagi kepada orang, ini kategori A. Dia tak kira amount. Dia sebenarnya amount ni pun kita ambil by percentage juga. Contoh macam dari Aiman sebutkan tadi, jutawan tapi dia bagi 10,000, persen dia mungkin sikit je berbanding dengan juta. Berbanding dengan orang miskin, dia ada RM10, tapi RM10 tu lah dia bagi, maknanya 100% dia bagi. Kalau dia jutawan, dia bagi RM1 tu, kita katalah maknanya betul lah dari aspek portion dia tu, allocation dia tu memang banyak dia bagi. Tapi sebenarnya orang susah. Kalau dia boleh bersedekah, ini adalah sedekah grade A juga, dalam keadaan dia syahih, dia memerlukan. Aku nak guna RM10 ni, tapi nampak macam ada orang lain lebih memerlukan. Yang ini kalau kita ambil dua kriteria yang Rasul sebutkan ini, iaitu wa anta sahihun syahih. Ketika kamu berada dalam keadaan sihat, maknanya tidak memerlukan maknanya dalam keadaan yang leisure tapi dia boleh bagi, dan dalam keadaan yang dia memerlukan juga dia boleh bagi. Ini kategori grade A ni tuan-puan. Maknanya duit tu bukan di dalam hatinya,
dia ambil kan, dia serahkan saja bila-bila masa dia inginkan. Maknanya sedekah waktu sihat, sedekah waktu takut waktu takut miskin, dan sedekah waktu kita bercita-cita nak jadi kaya. Betul. Jadi ini sedekah grade A yang perlu kita buat. Tapi sedekah waktu kita tengah sengkit ni bukan senang ni Ustaz. Kita fikir dululah. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang kekal setia bersama dengan kita pada hari ini, yang mana para penonton kita ni Ustaz memang kuat sedekah. Pagi-pagi kadang kalau masak mi kari tu mesti bagi kat jiran sebelah. Inilah kita nak budayakan. Bila mana kita masuk bulan Ramadan nanti, kita masak banyak-banyak, kita beri kepada jiran-jiran untuk juadah berbuka puasa. Baik Ustaz, kita ada satu soalan jugalah Ustaz. Di samping kita bersedekah kepada manusia Ustaz, boleh ke Ustaz kalau kita bersedekah kepada haiwan? Kadang-kadang bila kita tengah makan ni Ustaz, nyau je kan kat bawah tu. Tengok kita makan ikan goreng tu kan, dia pula yang terliur. Tu kucing-kucing tu kan. Macam mana bersedekah dengan haiwan ni, boleh ke Ustaz? Baik, ini satu soalan yang menarik. Dalam sebuah hadis memang Rasul kata wa fi kulli dhati kabatin ratbatin ajr ataupun sedekah. Rasul kata setiap jiwa yang bernyawa itu tadi ada sedekah, yang maknanya boleh diberikan kepada mereka. Yang ini kalau hadis yang paling popular sebenarnya hadis yang orang gambarkan pelacu beri minum kepada anjing yang sedang kehausan. Kalau kita tengok di sini, saya teringat guru saya di Mesir dulu, dia ada mengingatkan, dia kata perumpamaan anjing dan pelacur ni sangat menarik. Kerana Rasulullah bagi satu gambaran bahawa anjing ni merupakan makhluk yang hina di sisi manusia, kemudian yang beri minum tu pula adalah pelacur yang mempunyai kedudukan yang hina di sisi manusia. Tapi disebabkan beri air kepada anjing ni tadi, Allah Ta'ala angkat kedudukannya masuk ke syurga. Macam tu kan. Luar biasa. Maknanya orang yang hina di sisi manusia beri makanan kepada anjing yang hina di sisi manusia, paling rendah di sisi manusia pun Allah Ta'ala beri ganjaran syurga. Apatah lagi kalau tuan-puan orang yang saleh, maknanya rajin pergi surau, dengar Tanyalah Ustaz semuanya, bagi pula sumbangan kepada Mahat Tahfiz, katakan tadi Mahat Tahfiz Maghfirah tu tadi, ini orang yang baik, beri sumbangan kepada orang yang baik, tentulah akan dapat ganjaran di sisi Allah dalam syurga itu nanti. Cumanya yang ini dibincangkan oleh Al-Imam Ibn Hajar, juga dibincangkan oleh Mula Ali Al-Qari, menyatakan boleh bagi makanan kepada haiwan dengan syarat haiwan itu bukan haiwan yang memudaratkan. Sebagai contoh, dia bela pula ular, katakan macam tu, beri makan pada ular dan sebagainya, yang ini pula akan memberikan mudarat kepada manusia. Begitu juga dengan kalau perkara-perkara yang lain yang memang Mula Ali Al-Qari kata haiwan yang minta Rasulullah perintahkan supaya ditahan ataupun dibunuh, yang ini adalah tidak digalakkan. Manakala yang lain, dia buat satu rumah, dia allocate duit untuk beri kucing makan, beri anjing yang terbiar ni, saya kira dia kena dengan pihak berautoriti juga. Kerana anjing yang terbiar ini dibimbangi, lagi dia beri makan, kalau boleh dikawal tak jadi masalah. Kalau tidak boleh dikawal, nanti dia dalam kategori yang sebenarnya Rasulullah suruh kawal juga. Kerana dia akan mungkin merosakkan, dia makan kucing pula. Kalau setengah taman tu maknanya anjing ni dia pergi, anjing liar ni pergi kejar kucing, bukan kucing kan, dia rosakkan tempat lain. Yang ini kena dengan pihak berautoriti. Yang kita kategorikan tadi adalah beri makan kepada anjing ataupun pergi kucing yang tak kacau pun, ataupun yang memang kita tengok memerlukan dan kita nampak dia tidak memberikan mudarat kepada orang lain, tidak menjadi masalah. Macam kucing yang Aiman tanyakan tadi, yang ini pun sebenarnya kena bincang dengan tuan kedai. Bincang dengan tuan kedai? Tuan kedai makan. Sebab kadang-kadang tuan kedai makan pun tak kasi. Sebab dia kata, kau dia bawa sepah, dia kata. Kami sebenarnya dah allocate tempat makan dekat situ, dia kata. Betul juga, sebab kadang-kadang dia tak nak bersepah, tulang-tulang tu, dia dah kata, kami dah letakkan tempat makan supaya kita nak train juga. Dia datang, dia pergi situ terus. Dia bukan pergi merayap kat kaki manusia, takut nanti kan tak dapat, dia cakap orang dan sebagainya. Yang ini mungkin kalau tuan kedai tak jadi masalah, saya kira tak jadi masalah. Biasanya tak jadi masalah. Tapi kalau kita boleh tarik dia keluar sikit ke, supaya tak juga kita menyakitkan orang lain, dalam masa yang sama kita boleh membantu haiwan tersebut. Menarik Ustaz.
Kita restoran kita sediakan satu bekas khas untuk makanan kucing tu. Betul kan. lah. Dia tak habis dia letakkan situ. Letaklah dekat Kucing situ. datang situ. Tak adalah bersepah tu kan, Ustaz. Baik para penonton sekalian, kita ada soalan daripada sahabat kita di Facebook bersama dengan Kak Ju Zabidi. Adakah sedekah secara terbuka dapat memberi galakan kepada masyarakat untuk turut sama bersedekah? Buat konten ni, Ustaz. Buat konten untuk ajak orang bersedekah. Okey tak macam tu, Ustaz? Okey. Yang ini kita kena kategorikan buat konten tu macam mana. Buat konten tu macam mana. Yang pertama yang disebutkan dalam Quran yang Allah Taala kata in tubdus sadaqat fa ni'ammahi. Maknanya kalau kamu zahirkan sedekah tu pun tak jadi masalah. Bila Abu Bakar bagi sumbangan banyak, Umar kata, tak boleh jadi ni, aku kena bagi juga kan. Maknanya dia adalah motivasi, motivate para sahabatnya lain. Kawan-kawan kita pun tadi dengar Daing Aiman bagi 1,000 katakan macam tu. Mungkin Daing yang lain kata, tak boleh, Daing Aiman bagi 1,000, aku kena bagi 10,000 katakan macam tu. Jadi untuk dari aspek tu tak jadi masalah. Tetapi Allah Taala galakkan juga wa in tukfuha. Kalau kami boleh sembunyikan, maka ianya adalah lebih baik. Tapi macam dalam kes yang buat konten itu tadi, yang ni saya kira kena tengok macam-macam aspek. Satu dari aspek bagaimana sama ada dia yunfiqu ria'an nas ataupun tidak, kerana kita bimbang. Memang secara asalnya, daripada asalnya dia memang nak galakkan orang bagi sumbangan. Dia setiap kali dia nak letak duit kat masjid, dia selfie ke apa ke, buat konten kan. Tapi kita bimbang nanti lama-lama dia akan menanam racun. Dia menanam racun sehingga kan dia menghasilkan satu fenomena yang tak baik. Lah sekali semua orang asal nak bersedekah dia akan selfie. Bukan kita kata tak boleh, tapi dia menghasilkan satu fenomena yang akhirnya orang bersedekah kerana nak selfie itu tadi ataupun nak buat konten. Nak buat konten. Jadi ini adalah satu fenomena yang tidak baik. Alangkah baiknya dia kena balance lah. Mungkin ada part yang mungkin kita nampakkan kepada manusia. Yang baik yang sebanyaknya adalah kita tak nampakkan, kerana Rasulullah sebutkan dalam hadis yang sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zillun illa zilluh. 7 golongan yang dinaungi itu, yang tangan kanan beri, tangan kiri tak tahu, ataupun tangan kiri tangan kanan tak tahu dan sebagainya. Nah, ini adalah pada saya yang terbaik. Tapi nak galakkan macam-macam kaedah galakkan, salah satunya boleh juga dilaksanakan secara terbuka sedemikian. Mudah-mudahan orang lain juga akan turut sama-sama menyumbang seperti kita. Macam kan orang buat list dekat masjid tu, hari pertama ni haji ni dah taja buka puasa, kata ois tak boleh, haji ni nama dia 1 row dah, dia letak 7 row nama dia, kata itu Muhammad berlumba. Itu tak jadi masalah juga. Cuma saya bimbang itulah tadi, maknanya kita nak latih dia bagaimana dia niat untuk ikhlas, ataupun mungkin dia boleh buat hamba Allah. Kadang-kadang macam tu kan, dia tulis hamba Allah. Sebenarnya dia mana dua-dua dia dapat. Satu, dia galakkan orang bersedekah. Yang kedua, dia menyembunyikan pahala sedekah. Cantik juga macam tu. Lebih baik menyembunyikan. Itu hashtag dan sedekah subuh. Dan sedekah subuh. Update macam tu. Baik para penonton yang dikasihi Allah SWT sekalian, bila kita sebut tentang sedekah ni, Ustaz, pasti kita nak ianya mengalir walaupun kita dah tak ada nanti, Ustaz. Betul. Dan satu perkara yang kita takutkan bila mana kita tak sempat sedekah sebelum kita meninggal dunia. Ini satu penyesalan yang cukup luar biasa ni, Ustaz. Penyesalan yang cukup luar biasa yang perlu kita gambarkan sebagai penutup kita pada hari ini, Ustaz. Penyesalan yang kita tak nak berlaku setelah kita mati, kita menyesal yang kita tak sempat untuk bersedekah. Betul. Mungkin sedikit muhasabah dan renungan yang dapat kita ambil sebagai penutup dan pertemuan kita pada hari ini, Ustaz, dan juga kesimpulan. Baik, sebagai penutupnya saya teringat sebuah hadis yang mana Rasulullah pernah diberikan satu karung ataupun bekas harta. Sahabat tengok satu hari tu Rasulullah tiba-tiba habis solat bergegas keluar. Rasulullah, kenapa Rasulullah tergesa-gesa ni? Bila habis dia orang tengok Rasulullah bergegas keluar tu, rupanya Rasulullah agih kan. Kerana selesai solat, Rasulullah perasan bahawa ada harta yang diberikan kepada dia tapi dia tak sempat agihkan kepada manusia. Tengok ni tadi, Rasulullah bersegera terhadap harta yang dah diberikan kepada dia, tapi dia tak nak simpan pun harta tersebut kerana dia tahu dah harta tu tak akan kekal buat dirinya, melainkan nilainya akan kekal dengan sumbangan yang kita boleh berikan kepada manusia. Kalau Rasulullah sendiri bergegas habis solat terus menuju ke rumah, agihkan apa yang dia ada, kenapa kita pula menyimpan ataupun tidak mengambil peringatan contoh yang telah diberikan kepada Rasulullah? Ini adalah muhasabah yang terbaik buat diri kita. Mudah-mudahan kita boleh ambil pengajaran
Jangan sampai dah nak meninggal baru kita bagi sumbangan. Kita beri sumbangan ketika kita masih lagi sihat. Kadang-kadang Ustaz, orang menyimpan ni Ustaz, bukan apa, untuk kesenangan hari tua dia kata. Sedangkan bila mana kita ni memberi Ustaz untuk kesenangan di hari akhirat kelak Ustaz. Untuk akhir ni Ustaz, kita nak minta satu amalan lah daripada Al-Fadhil Ustaz. Sebab yelah, memang kita ni kadang-kadang berkira-kira nak memberi-beri pada orang ni. Bukan apa, Sagi kan bagi lebih-lebih kan, isteri minta itu ini kan dah tak ada duit pula dah. Kita nak minta, mungkin Ustaz boleh beri kita satu doa untuk kita buang perasaan kedekut dalam diri kita ni dan kita dapat sentiasa bersedekah ni Ustaz. Ada tak apa-apa doa? Baik. Terima kasih Da'i Aiman. Kalau perkara yang boleh saya kongsikan kepada tuan-puan, dua doa. Doa yang pertama adalah doa yang Rasulullah ajarkan buat diri kita agar suka kepada kebaikan. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, ya Tuhan aku, sukakanlah. Habib maknanya kita ni nak buat ibadah ni memang kita kena minta tolong kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kita diajar oleh Rasulullah, Allahumma habib ilainal iman. Wahai Allah, maknanya sukakanlah aku kepada perkara kebaikan, sukakanlah kepada aku perkara keimanan. Wa karrih ilainal fusuqa wal asyan, dan jauhkan aku daripada perkara fasik dan juga perkara dosa. Yang pertama maknanya minta kepada Allah Ta'ala supaya kita ni diberikan keseronokan untuk melakukan kebaikan. Sebab ini heran maknanya kita heran tengok orang tu asal dia ada gaji dia boleh bagi duit, tapi kita kenapa kita tak rasa betul, macam tu kan? Kita tak rasa kan? Kita tengok orang lain boleh tapi kenapa kita tak boleh? Kenapa Allah Ta'ala? Memang kita kena berdoa lah supaya Allah Ta'ala campakkan rasa cinta kita kepada kebaikan. Satu. Yang keduanya adalah hadis daripada Sayyidina Muaz, yang mana Rasulullah ajar Muaz, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Memang Allah Ta'ala ajar kepada Sayyidina Muaz minta tolong dengan Allah. Tadi kita minta Allah Ta'ala rasakan suka buat diri kita untuk lakukan kebaikan. Yang kedua, kita minta tolong kepada Allah Ta'ala, Allahumma a'inni alaika, Allahumma a'inni ala zikrika. Wahai Tuhan, bantulah aku. Macam ni. Maknanya kadang-kadang nak buat kebaikan ni memang kena minta doa kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang dalam solat, sebab tu doa ni kita baca lepas solat, sebab dalam solat tu kita ingat semua perkara kecuali Allah. Maknanya semua perkara sentak tu Ustaz. Doa kunci tinggal kat mana semua ingat dah, tapi rupanya Allah dia yang tak ingat. Sebab tu Rasul kata Rasul ajar Sayyidina Muaz habis solat, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Okey, baik Ustaz, kita dah berada di akhir siaran Ustaz, terkena pula kat saya kan. Okey Ustaz, sebagai pengakhiran ni kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa penutup kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Prof Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi daripada Yayasan Maghfirah atas penjelasan berkaitan dengan topik kita, sedekah seperti air mengalir. Baik para penonton, esok temu janji kita bersama dengan sahabat saya Da'i Anas sebagai moderator, dan juga panel yang akan kita jemput pada esok hari adalah Ustaz Muhammad Ilyas Ismail dengan topik perbincangan pengakhiran yang mulia. Kita jumpa esok. Saya Da'i Aiman mohon maaf di atas terlanjur kata, terlajak bicara. Kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul An. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita jumpa lagi. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.